Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Julai 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Wanita yang menghina Islam ketika membuat persembahan komedi berdiri, Siti Nur Amira Abdullah, dibebaskan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi malam tadi. Menurut Pembantu Peguam Hanan Syafia Zainal Syahrir, wanita itu dibebaskan dengan jaminan oleh Jawi pada jam 10 malam semalam. Katanya Peguam menerima panggilan daripada Pegawai Jawi bagi memaklumkan pembebasan wanita itu tanpa jaminan atau bond oleh Jawi. Semalam Siti Nur Amira ditahan penguatkuasa Jawi selepas dibebaskan dengan jaminan RM20,000 hasil sumbangan orang awam. Bagaimanapun media pada pagi ini difahamkan bahawa pendakwaan terhadap Siti Nur Amira di Mahkamah Syariah tidak akan diteruskan. Ini kerana pertuduhan Nur Amira di Mahkamah Syariah pada pagi ini adalah sama dengan pertuduhan yang dikenakan di Mahkamah Session pada 13 Julai lalu. Nur Amira mencetuskan kontroversi dengan membuka pakaian selepas mengaku menghafal 15 juzuk Al-Quran dalam persembahan komedi di Kuala Lumpur. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan maklum balas pengarah Jawi Muhammad Ajib Ismail berkaitan kes itu. Baik, kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Sidang Dewan Rakyat kecoh apabila Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman menggelar sebahagian Ahli Parlimen wanita DAP berperangai tidak senonoh dan bermulut jahat. Terdahulu, Tajuddin kelihatan tidak berpuas hati apabila dikatakan tidak sensitif terhadap maruah wanita ketika membahaskan rang undang-undang RUU anti gangguan seksual semalam. Saya nak bagi tahu Datuk Speaker, mereka tak kenal siapa ni tiga orang. Bagaimana kita menjaga maruah wanita? Bagaimana kita menolong wanita? You don't know how we treat our wanita. Yeah. You don't laugh. You can ask. Tanya wanita. UMNO macam mana? Yang kita masalah ni wanita, beberapa orang wanita di AP. Perangai tak senonoh. Mulut capul. Kenyataan bekas anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu mendorong Ahli Parlimen Jelutong SN Raya bangkit dan mendesak ia ditarik balik. Tambah Tajuddin, kenyataan dibuat pembangkang ke atas dirinya dan dua lagi Ahli Parlimen UMNO itu bertujuan untuk merosakkan imej mereka. Kekecohan itu berlanjutan beberapa lama sehingga ada sejumlah Ahli Parlimen Pakatan Harapan berdiri untuk menggesa timbalan Speaker Dewan Rakyat Muhammad Rashid Hasnun mengambil tindakan terhadap Tajuddin. Kita ada peraturan mesyuarat 36(4) untuk melindungi ahli parlimen wanita daripada kenyataan seksis. And you let Pasir Salak walk away after using a sexist statement in the House again and again. To use a bad word in the House again and again. You allowed this to happen. It's under your watch. You have to apologize to us, Datuk Speaker. You have to take responsibility on this. Berasa marahan, maaf. You didn't apologize, you didn't ask him to retract, and he's just walking out. Gangguan seksual ialah salah satu. If anyone from our side had said it, you would have taken, you would have sent us out. Jika ada ahli parlimen sebelah sini mengeluarkan kata-kata macam tu, Datuk Speaker dah lama dah halau. Baik, Datuk kawan, saya telah bagi amaran kepada dan dia keluar. Ya. Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun hari ini sekali lagi menolak usul agar isu berkaitan Kesultanan Sulu dan Petronas dibahaskan oleh Ahli Parlimen. Menjelaskan keputusan itu, Azhar berkata, membahaskan usul berkenaan boleh mendedahkan strategi pasukan perundangan kerajaan kepada pihak musuh. Maukah kita berbincang dan sedang perbincangan itu berjalan, tak tahulah apa yang akan dikatakan, maka terserahlah strategi kerajaan untuk berbuat itu dan ini, ya, dan maka akan adalah kritikan terhadap tindakan kerajaan yang akan dibuat itu ataupun yang telah dibuat. Maka pihak yang satu lagi boleh membacanya. Apakah itu tidak akan merosakkan kepentingan kerajaan di dalam prosiding litigasi tersebut? Maukah kita
tunjuk strategi kita kepada dunia. Azhar berkata demikian sebagai menjawab bantahan Ahli Parlimen Sepang, Muhammad Hanifah Maidin, yang berhujah keputusan subjudis yang dibuat semalam adalah tidak betul. Keturunan Sultan Sulu terakhir, Sultan Jamalul Kiram II, sebelum ini menuntut pampasan berjumlah 62.59 bilion ringgit daripada Malaysia berikutan proses timbang tara. Proses timbang tara itu dimulakan sebagai tindak balas ke atas Malaysia yang memotong pembayaran pajakan tahunan sebanyak RM5,300 kepada Kesultanan Sulu pada 2013. Malaysia berhenti membayar pajakan tahunan itu berikutan pencerobohan bersenjata di Lahad Datuk. Ahli Parlimen Kuantan Fuzia Saleh mempersoalkan tindakan sesetengah pihak menghukum mangsa gangguan seksual apabila mengaitkannya dengan pemakaian mangsa. Bekas Ketua Wanita PKR itu berkata, tindakan tersebut seolah-olah menjustifikasikan gangguan seksual kerana mangsa terdiri daripada pelbagai latar belakang dan umur. Datuk Yang Dipertua, nenek 74 tahun pun kena rogol. Kanak-kanak 5 tahun pun kena rogol. Remaja lelaki pun kena rogol. Malah kambing pun kena rogol, Datuk Yang Dipertua. Sampai mati kambing tu. Adakah kita kata mereka seksi? Berpakaian seksi? Jadi ini hujah-hujah yang pada saya tidak rasional dan langsung tidak mencerminkan bahawa kita boleh membela nasib rakyat. Terdahulu, Fuzia dalam perbahasannya merujuk kepada kenyataan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman yang mengaitkan isu gangguan seksual dengan kewajipan menutup aurat. Menurut Fuzia, meskipun ia tidak dinafikan merupakan kewajipan di dalam agama, tetapi tindakan seolah-olah menghukum itu membuatkan mangsa takut untuk tampil membuat laporan. Berita seterusnya. Usul menaikkan soraan Ketua Menteri, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan anggota pentadbiran negeri yang diluluskan DUN Sabah disifatkan tidak wajar. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berkata, beliau kesal dengan kenaikan itu yang dibuat ketika rakyat sedang bergelut dengan isu kos sara hidup yang tinggi. Dalam satu hantaran di media sosial, Anwar menggesa pemimpin yang dipilih agar mengutamakan kebajikan orang ramai, terutama pada waktu sekarang. Beliau juga menggesa agar keputusan tersebut tidak diteruskan dengan mengambil kira kesusahan dan kepayahan rakyat. Semalam, DUN Sabah meluluskan usul untuk menaikkan soraan Ketua Menteri, Adun dan anggota pentadbiran negeri yang lain sehingga kenaikan 40%. Usul untuk rang undang-undang anggota pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Saraan Pindaan 2022 dicadangkan Ketua Menteri Haji G. Nur itu telah diluluskan dengan suara terbanyak. Haji G yang juga Menteri Kewangan Kedua Sabah menegaskan implikasi kewangan kerajaan negeri dilihat tidak terlalu berat dan hanya melibatkan jumlah 5.6 juta ringgit setahun. Baik, selepas meletakkan jawatan sebagai naib Presiden PKR, Nurul Izzah Anwar dikatakan akan kembali memegang jawatan itu. Menurut sumber dalaman parti yang dekat dengan Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli, Nurul dikatakan bersetuju untuk dilantik semula ke jawatan itu. Kata sumber itu kepada Malaysia Kini, Presiden PKR Anwar Ibrahim mengadakan mesyuarat dengan Rafizi dan seorang lagi individu yang merupakan penasihat Anwar. Katanya hasil mesyuarat itu, semua pihak bersetuju untuk melantik Ahli Parlimen Permatang Pauh itu sebagai naib Presiden PKR. Untuk rekod, pada 17 Disember 2018, Nurul membuat kejutan apabila mengumumkan peletakan jawatannya sebagai naib Presiden PKR. Dia juga melepaskan jawatan sebagai pengerusi PKR Pulau Pinang. Malaysia Kini sedang cuba menghubungi Nurul untuk mendapatkan komen. Sementara itu, sumber berkata, Ahli Parlimen Selayang William Leong dilantik sebagai bendahari, manakala Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil dilantik sebagai Ketua Penerangan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.